Okey, seperti yang kita semua maklum, beberapa hari kebelakangan ini terdapat berbagai-bagai isu yang berkaitan dengan UMNO, ya, terutamanya dari segi sokongan kepada kerajaan, dari segi apakah stand pendirian daripada ahli-ahli Parlimen UN dan berbagai-bagai isu lebih itu, termasuklah surat yang dikeluarkan oleh Sesa Agung kepada ahli-ahli Parlimen UMNO untuk menyatakan pendirian. Jadi ramai rakyat di luar sana bertanya-tanya dekat pendirian kita. Hari ini seramai 21 ahli Parlimen telah membuat pendirian yang juga ditokong oleh 10 lagi ahli Parlimen yang tidak dapat menghadiri perjumpaan, dan 10-nya menyatakan persetujuan dengan pendirian semua yang lain. Jadi terdapat 31 ahli Parlimen yang menyatakan pendirian yang sama. Pendirian kami adalah ahli-ahli Parlimen menjunjung kasih dan menjunjung titah Kebun Duli Yang Mulia yang di Persatuan Agong, iaitu memperkenankan supaya kerajaan hari ini meneruskan pentadbirannya dan akan menentukan keabsahan kerajaan hari ini di Parlimen. Dan Kebun Duli juga bersetuju dan memberi perkenan supaya satu usul undi percaya dibentangkan di dalam Parlimen dan ahli Parlimen boleh menentukan pendirian, sama ada menyokong ataupun tidak menyokong usul tersebut. Jadi jelas bahawa Kebun Duli Yang Mulia Kelantan Agong mahu supaya Parlimen diadakan, sidang Parlimen diadakan, dan penentuan untuk sama ada kerajaan ini masih terus boleh berfungsi selepas daripada bulan September ini ditentukan oleh ahli Parlimen sendiri. Dan ini jelas bahawa rakyat istana tidak lagi menerima SD ataupun akuan sumpah ataupun surat-surat sokong. Jadi jelas bahawa walaupun ada statement daripada Presiden UMNO yang mengatakan beliau akan menghantar nama lagi, saya rasa ini adalah bertentangan dengan perkenan dan juga keputusan yang dibuat oleh Yang Terakhir. Jadi kami ahli Parlimen yang setia kepada Kebun Duli Yang Mulia Kelantan Agong akan patuh kepada titahnya, iaitu apapun perkara yang nak diselesaikan tentang perkara yang berkaitan dengan kerajaan perlu dilakukan di Parlimen. Dan kami berpandangan perkara lain adalah perkara yang di luar daripada perkenan yang tertera, sama ada menghantar SD ataupun surat akuan, termasuklah untuk melakukan tindakan yang boleh meruntuhkan kerajaan sebelum Parlimen diadakan. Jika tindakan kita meruntuhkan kerajaan, bermakna kita lah yang menggagalkan hasrat dan juga titah daripada Kebun Duli Yang Mulia Tuanku supaya Parlimen bersidang dan keabsahan kerajaan ditentukan di dalam Parlimen. Jadi tidak timbul isu yang mengatakan ahli Parlimen derhaka dan sebagainya. Mungkin yang derhaka adalah pihak yang melanggar titah daripada Yang Terakhir Agong supaya perkara ini dibawa ke dalam Parlimen pada bulan September. Mengenai dan tumpuan daripada kita adalah
kita akan terus membantu kerajaan untuk menyelesaikan isu terkini, iaitu isu kerajaan menyelesaikan pandemik COVID-19 dan juga menyelesaikan isu rakyat yang ketiga ini terjejas dan terkesan daripada pandemik COVID-19. Sebagai wakil rakyat yang bertanggungjawab, terutamanya di kalangan menteri yang kini diberikan tugas di barisan hadapan untuk menyelesaikan isu yang berkaitan dengan pandemik COVID dan juga penyelesaian isu ekonomi rakyat ini, kita merasakan bahawa kita tidak bertanggungjawab kepada rakyat jikalau kita meninggalkan kerajaan ini secara tergesa-gesa seperti yang diarahkan oleh parti. Jadi kita sebagai ahli parti yang setia kepada parti, yang mana objektif parti dan juga objektif kita sebagai wakil rakyat adalah untuk berkhidmat kepada rakyat, menarik diri serta-merta, menumbangkan kerajaan dan lari daripada tanggungjawab kita yang diberikan, diamanahkan oleh rakyat, merupakan satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Jadi kita tidak mahu menjadi pemimpin yang tidak bertanggungjawab. Dalam keadaan rakyat susah, kita lari daripada medan perang. Jadi kita akan terus menyokong, berdasarkan seperti saya kata tadi, kita daripada Yang Besar Agung untuk kita terus dekat bersama kerajaan sehinggalah keabsahan kerajaan ini ditentukan di dalam parlimen. InsyaAllah dalam parlimen kita akan buat keputusan apabila sampai masa. Mengenai surat menyurat yang dikeluarkan oleh Setiausaha Agung UMNO yang memberikan tempoh 48 jam sahaja, ianya dilihat bertentangan dengan perundangan, dan kita akan melihat perkara ini dan kita akan membuat keputusan sama ada ingin menjawab atau tidak surat tersebut. Kita akan bincang lagi lah, ya, kita akan bincang dan dalam masa yang sama, oleh kerana arahan daripada Presiden melibatkan kami ahli parlimen, maka kami mendesak Presiden supaya berjumpa dengan setiap kami ahli parlimen supaya dapat diperjelaskan tujuan dan juga hasrat beliau kepada kami ahli parlimen. Jadi kita merasakan tak boleh keluarkan arahan tiba-tiba tanpa berjumpa dan memperjelaskan kepada kami tentang tindakan yang dilakukan oleh Presiden. Pada ahli parti, percayalah, kami merupakan pemimpin yang setia kepada parti. Walaupun setiap tindakan kita jangan sampai merugikan parti dan jangan sampai membebankan rakyat atas tindakan ini. Jadi saya setakat itu rasanya yang boleh saya sampaikan. Mungkin rakan-rakan MCA mewakili komponen, tidak Dewi mewakili komponen. Terima kasih Yang Amat Berhormat Datuk Seri Kepala Perdana Menteri. Saya bersama dengan Datuk Seri Sarah berada di sini. Kami merupakan wakil komponen ataupun Barisan Nasional, dan sebenarnya kedua-dua parti juga telah membuat kenyataan di mana yang kita sedia maklum, iaitu Biro Politik MCA telah membuat satu ketetapan bahawa kita membawa apa jurus ketetapan Barisan Nasional yang diluluskan pada tahun lalu, dan ketika itu adalah untuk tujuan menyetujui kerajaan Perikatan Nasional sehinggalah IAU adalah. Jadi selagi putusan itu kekal, kita rasa panggil untuk membawa ketetapan ini, kita bersama-sama dengan rakan-rakan perjuangan dalam BN, dan kita akan bersama-sama, dan kita berharap kita mementingkan rakyat. Soal COVID kita uruskan, dan akhirnya rakyat yang akan berkeputusan melalui IAU. Dan saya rasa itu saja, dan apa juga pandangan segera kita telah kita edarkan kepada media 2 hari yang sekian. Terima kasih. Jadi bagi pihak MIC setakat ini, kita memang pegang pada keputusan Majlis Tertinggi MIC dan juga keputusan utama daripada Ucap Pimpinan Barisan Nasional.
MIC dan MC tetap akur dengan keputusan Barisan Nasional sebagai ahli parlimen sebab kami telah diberi peluang untuk bertanding atas tiket Barisan Nasional, bukan atas tiket MIC atau MC. Maka segala keputusan haruslah dibuat di peringkat Barisan Nasional, sehingga sebarang keputusan dibuat, kita teruskan sokongan kita seperti mana disebut oleh Yang Berhormat kepada kerajaan di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang pertama. Yang kedua, soalan terbesar ahli MIC telah bangkitkan adalah bagi peringkat Barisan Nasional termasuk UMNO dan MC, kita hanya ada 41 kerusi. Dengan 41 kerusi, UMNO dapat penetapan takkan kerja dengan DAP, takkan kerja dengan Bersatu, dapat kita tarik dari Persatuan Bersatu, dan juga takkan kerja dengan PKR. Maka dengan 41 kerusi, apa halat tuju kita? Ini satu soalan yang saya sebagai wakil rakyat perlu menjelaskan kepada ahli parti. Dia must be narrative. Everybody blur. Satu Malaysia blur. Kita dah tarik diri bersama-sama UMNO, tapi ada keputusan no PKR, no DAP, no sekarang Bersatu Badan. Di manakah alat tuju kita? Bukan suka-suka MIC boleh keluar, bukan we have to answer the members. Bukan saya, satu Malaysia pula. Apa pendirian Barisan Nasional keluar, kerajaan akan jatuh. Kita dengan sedangkan kita lebih kurang 41 tak nak sokong UMNO, tak nak sokong Bersatu, tak nak sokong PAS, tak nak sokong DAP, dan tidak mana-mana pihak boleh tubuhkan kerajaan. Apa akan terjadi kepada negara kita dalam keadaan hari ini? Dengan kes COVID meningkat, ekonomi terjejas, krisis politik, maka kita sedia mengikut. Tak ada masalah kalau nak ikut pendirian UMNO, tak ada masalah. Tapi keputusan kita buat di peringkat Barisan Nasional, dan kita kena ada satu naratif atau game plan. Apa kebahagiaan mana? Kalau saya sebagai individu tak ada masalah, saya boleh ikut. Apabila I answer the members. So sampai sekarang satu Malaysia tak tahu jawapan. If anybody any the report has no, saya very happy. All of us blur. Atau ada tak orang buat kerja-kerja tersirat demi kepentingan diri mereka? So itu je pada dia. Terima kasih. Jadi saya memberi ruang kepada kepimpinan MCA dan MIC, satu lagi PPRF, yang juga menyatakan persetujuan kepada pendirian kita, kerana keputusan yang dibuat adalah oleh MT UMNO, tetapi belum dibawa ke MT Barisan Nasional, yang mana ada 4 ahli parlimen terdiri daripada komponen Barisan Nasional. Jadi sepatutnya dibawa juga ke mesyuarat Majlis DN, sebab kita di parlimen adalah di atas lambang DN, iaitu kami adalah ahli parlimen DN. Okey, jadi itu saja. Kalau boleh dapat kita semua ni start daripada pengumuman Presiden UMNO mengumumkan keputusan MKT. Jadi adakah Presiden UMNO melebihi, mendahului sebab ataupun adakah keputusan MKT sebenarnya tak betul? Saya tak nak komen, tak nak menambahkan keruh di dalam parti pun dah nampak semakin keruh. Jadi kalau saya tambahkan lagi kekeruhan, itu tidak baik. Saya tak nak rakyat melihat UMNO ini sebagai parti yang bermasalah. Jadi kita, yang pentingnya adalah pendirian kita. Ya, soal parti itu biarlah kita di dalam sesi yang lain untuk kita bincang. Ya. Ya betul, saya jumpa seperti biasa dia penasihat kepada Barisan Nasional. Lebih-lebih lagi dia bekas pemimpin kita yang masih bersama kita. Ya, dan Datuk Najib dah pun membuat statement press conference pada hari Khamis lepas, dan very clear Datuk Najib dalam statement dia lepas, kalau kita masih tidak lupa, iaitu beliau menyokong kerajaan Perikatan Nasional yang ada pada hari ini. Saya tak tahu sama ada dia dah ubah pendirian atau tidak,
Tapi dari segi statement yang dibuat, apa yang dikeluarkan dalam media sosial dan sebagainya, dia mengatakan bahawa dia menyokong kerajaan Pakatan Nasional, yang dia pun juga tidak mahu melihat kerajaan ini tumbang. Terutamanya sekarang apabila Sebuah Duli Yang Mulia yang Sultan Agong telah pun menyatakan pendirian atas dan pertahanan dia. Tapi saya tak bolehlah nak bercakap bagi pihak Datuk Seri Najib. Hari Khamis lepas dengan hari ini, hari semalam mungkin berbeza, ya. Dan apa yang saya bincang dengan dia adalah tertutup antara saya dengan Datuk Najib. Jadi saya tak boleh nak komen lebih daripada itu. Datuk Seri Jabatan Senarai 10 ahli parlimen dan sokong yang tak ada ni. Mana nama? Okey, yang tanda tangan menyokong kan? Dia nak yang tak ada. Yang 10 yang Datuk Seri cakap tadi. Ayat 10 tadi. YBKJ Rembau, Datuk Seri Rizal Marikan, dia berada di Tokyo sekarang. KJ sedang meeting tentang program vaksinasi bersama dengan Datuk Seri Dr. Adham Baba. Jadi tiga ni ada urusan. Yang Muhammad Atta telah pun balik ke Sabah dan menyatakan persetujuan. Seterusnya Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein sekarang ni sedang ada di dalam mesyuarat ASEAN. Begitu juga dengan Tim Manis, tak sempat datang. Dia try nak naik flight pagi tadi, kalau sampai pun tak sempat. Zahidi Padang Besar, begitu juga dengan Parik menelpon Jelebu mengatakan sokongan. Putrajaya dan juga Tanjung Siang. Jadi 10 betul ada tadi PJ Rizal, Dr. Adham, Atta, Timanis, Zahidi, Parik, Sebelum Kunai, Putrajaya dan Tanjung Jaya. 10. Yang tokoh ada 21 yang sign setuju. Tadi pun sign setuju. Datuk Seri Mahathir, Datuk Seri Syahidan, Datuk Seri Idris Yusof, Tan Sri Nohoma, Datuk Seri Tajuddin, Datuk Seri Hassan Arifin, Datuk Seri Aziz Rahim, saya sendiri, Tan Sri Anwar Musa, Datuk Halimah binti Muhammad Sadiq, Datuk Seri Ismail Muhammad Said, Datuk Seri Abdul Rahman bin Muhammad, Datuk Seri Ismail Mutalib, Yang Muhammad Syahar bin Abdullah, Yang Muhammad Datin Mastura, Yang Muhammad Datuk Seri Haji Ahmad bin Hamzah, Ahmad bin Hamzah, Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz, Datuk Jamaluddin, Datuk Seri Jalaluddin bin Alias, Datuk Haji Salim Syarif, Datuk Seri Wi Kasyong, Datuk Seri Sarabanan. Itu ada 21 campur 10, 31. Takat ini. Takat ini. Ya, Datuk, dia dah balik Sabah dan kita tak dapat menghubungi dia. Datuk Seri, Kita akan terus menghubungi mereka
will you all push for Datuk Sri Zahid Ahmad Zahid Hamidi to step down as the MP? Kita tak kata problem, right? Kita tak. Sebab itu saya kata tadi, soal parti nanti kita akan bincang. Isunya sekarang ini adalah adakah kita, apakah stand kita, pendirian kita, pendirian ahli parlimen. Must remember, this is about ahli parlimen yang menyatakan pendirian akan terus menyokong, ya, dan juga patuh akur pada titah Yang Berhad Agung untuk perkara ini dibawa sampai ke parlimen pada bulan September. Jadi sehingga September itu kita berpendirian, kita akan terus kekal di dalam kerajaan. Datuk Sri dengan 31 tak ada. Saya ingat Noah ini dia tutup telefon, tak dapat nak hubungi dia. Datuk Sri dengan 31 Dia serabut pening kepala. Dia mengadu kat saya semalam. Saya pun tak tahu. Ya. Datuk Sri dengan 31 sokongan ini maksudnya isu sokongan terhadap PM tak jadi isu lah sekarang ni. Dengan 31 sokongan Kepada Kerajaan Perikatan Nasional, yes, kita masih dekat. Dan itu pun keputusan yang dibuat oleh Majlis Tertinggi yang lepas, bahawa kita terus menyokong kerajaan hari ini. Tapi lah, kadang-kadang dia boleh berubah dalam masa seminggu, 2 minggu pun. Ya, jadi kita semua yang saya sebutkan tadi, stand kita sebagai MP ahli parlimen. Datuk Sri, Datuk Sri Ahmad Zahid kata dia nak ambil tindakan disiplin kerana Datuk Sri dipanggil. Jadi ada apa-apa konsep yang bagi Sri UMNO dah tu? Itu yang kita kata, saya akan tengok, saya akan baca surat tu, saya pun belum menerima lagi, ya, mungkin dia hantar melalui pegawai saya ataupun saya sendiri, saya pun tak sempat nak buka saya punya WhatsApp group. WhatsApp ni saya tak buka lagi, mungkin dia hantar. Kalau saya dah kata tadi, apabila dia hantar, bila dah terima, kita akan kaji dan bincang sesama kita di kalangan ahli parlimen apa yang harus kita lakukan selepas itu. Ya? Are you willing to face any disciplinary action from Barisan Nasional? Saya pun tak tahu apa action yang dia buat, apa prosedur dan sebagainya, saya tak tahu. Adakah melalui show cause letter yang perlu saya jawab, saya pun tak tahu. Dan saya pun tak tahu apa kesalahan. Adakah patuh dan akur titah Yang Berhad Agung itu merupakan satu kesalahan. Kalau itu menjadi kesalahan, saya tak tahulah siapa yang derhaka, siapa yang tak derhaka. Ya? Datuk Sri, apa saja yang Datuk salah? Dan hari itu Datuk Ali ada lagi kan? Itu kena tanya Dr. Samsul. Saya tak nak jawab bagi pihak dia, walaupun dia letak jawatan, tapi saya tak tahu sama ada rezeki sokongan kepada kerajaan atau tidak, itu boleh cek saja sendiri. Alright? Okay? Alright.